أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفتتح جلستنا في هذه الليلة الشريفة المباركة بقراءة سبع المثاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله ثم الحمد لله أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ورسولنا المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, tetamu Allah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dapat lagi kita bertemu pada malam ini untuk meneruskan pengajian kitab kita. Dan insyaAllah kita berada di muka surat yang ke-42. Muka surat 42 di atas sekali tu, ya, maksud kalimah syahadah. Masih lagi membincangkan tentang erti kata kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah yang tersusun melalui dua rangkai kata. Satunya asyhadu an la ilaha illallah, yang keduanya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang kedua. Baik, insya-Allah pada malam ini kita akan dengar sama-sama apa yang disebutkan oleh pengarang kitab berkenaan dengan makna kalimah syahadah. Nah, jadi suatu perkara yang penting untuk kita faham. Kalimah yang kita ucapkan itu supaya masuk dalam hati sebagai satu pegangan daripada awal kehidupan kita sehinggalah ke saat akhir. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Wahai Tuhan kami yang Maha Pengasih, nah, akhirilah kehidupan kami ini dengan penghidupan yang baik ataupun pengakhiran yang baik. Minta dengan Allah SWT. Nah, supaya saat akhir nanti kita boleh menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Muka surat 42. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Erti dari kalimah syahadah ialah bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi perkara yang pertama disebut dalam syahadah ialah Allah dan Muhammad. Nah, iaitu dua lafaz yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dan pengiktirafan seorang muslim ataupun seorang yang beriman terhadap kerasulan baginda Rasulullah SAW. Rasul akhir zaman diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah Islam kepada masyarakat. Jadi kita tahu tentang Islam, kita tahu tentang kewajipan-kewajipan tentang daripada apa yang Allah SWT sarankan kepada kita melalui para rasul yang diutuskan. Kita kenal agama Islam sebagai suatu agama yang dipilih oleh Allah SWT. Apa prasyarat-prasyarat nak jadi umat Islam yang terbaik? Apa prasyarat yang menyebabkan amalan kita itu diterima oleh Allah SWT? Apa prasyarat yang menyebabkan Allah jatuh kasih kepada kita? Nah, yang kita nak daripada Allah SWT, Allah kasih kepada kita. Dan minta daripada Allah SWT supaya kita tidak tergolong dalam golongan yang dibenci oleh Allah SWT. Jadi lafaz kalimah syahadah, dua perkara tu je. Kalimah Allah dan kalimah Muhammad.
Tak ada kalimah yang lain daripada tu. Kalau rasa nak tambah, tak jadi kalimah syahadah. Dia jadi kalimah yang ditambah-tambah. Tak, sebab kalimah syahadah hanyalah untuk Allah dan Rasul sahaja. Ya? Baik. Kata Allah dalam kalimah ini bererti Tuhan. Allah tu bahasa Arab disebut ilah. Ilah ni maknanya Tuhan. Tak, dalam bahasa Melayu kita sebut Tuhan lah. Ya? Tuhan ni siapa? Penguasa. Yang tadi disebut. Ya? Tuhan adalah penguasa, pencipta, pemelihara dan pemberi rezeki, yang mendengar doa-doa kita dan mengabulkannya, dan patut kita puja. Banyak yang disebut tentang Tuhan tu, konsep ketuhanan. Tak? Dia ada al-ilahiyah yang berkaitan dengan ketuhanan. Tak? Yang mana ketuhanan ini keesaan letak pada Allah SWT. Tak? Tak ada Tuhan yang sama taraf ataupun setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk yang diciptakan walaupun hebat macam mana sekalipun, dah, dia tak boleh nak berdabik dada, akulah yang hebat, kuasa aku ni sama dengan kuasa Tuhan. Maka kalau manusia ni susah nak bertuhankan kepada Allah, bertuhan dengan aku tak apa. Nah, maknanya dia meletakkan makhluk boleh sembah makhluk. Jadi dalam Islam, dari sudut akidah, tak boleh makhluk sembah makhluk. Nah, dia jadi syirik. Dia jadi perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, Luqman Hakim pernah sebut pada anak-anak dia, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anak-anakku, jangan kamu lakukan perkara syirik, meletakkan adanya Tuhan yang berbilang-bilang, adanya sesuatu kekuasaan yang sama taraf dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam alam semesta ni. Maka perkara itu merupakan perkara syirik. Dan syirik ini pula merupakan satu zulmun azim. Zulmun ni kezaliman yang besar. Kalau kita terjemah, maknanya dosa besar. Dosa yang tidak terampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menduakan Allah ataupun membuat Tuhan yang berbilang-bilang. Orang Arab Quraisy ketika mana sebelum datangnya Islam, bina patung, sembah kepada unsur-unsur alam, percaya kepada api, percaya kepada angin, percaya kepada air, percaya juga kepada batu batan ataupun pokok-pokok yang agak pelik. Nampak pokok yang dah beratus-ratus tahun masih lagi kekal atas muka bumi. Ada orang juntai tu, sembah juga. Pasal apa? Hak ni pokok pelik daripada hak lain ni. Maka dianggapkan sebagai Tuhan. Maka barang siapa yang melakukan perkara demikian, dia tidak terima keesaan Allah SWT dan dia menerima kekufuran. Bila terima kekufuran ini, dia percayalah kepada unsur-unsur alam. Sedangkan unsur alam ini pun datang daripada Allah. Hak milik Allah lah ke? Pokok hak siapa buat? Ke dia tumbuh sendiri? Pokok pun dengan izin Allah boleh tumbuh. Kalau tidak ada izin Allah, tumbuh macam mana, tanam macam mana sekalipun, disiram, dibaja, tapi tambah-tambah tak mau hidup juga. Pasal apa? Allah tak izin dia hidup. Semua keizinan itu dinisbahkan kepada Allah. Sifat Allah SWT al-ilahiyah, maka hak layak kita sembah Allah je lah. Jangan kita letakkan adanya penyembahan-penyembahan yang lain. Dunia akhir zaman hari ini cukup bahaya. Allah sembah juga, tapi perkara-perkara yang berkaitan dengan keduniaan pun disembah juga. Manusia disembah. Macam mana manusia sembah manusia? Kalau tak ada orang ni, tak hidup aku. Disebabkan ada orang inilah yang menyebabkan aku boleh hidup hari ni. Kalau tidak ada kekayaan pada hari ni, maka tak boleh aku hidup. Sembah pula pada kekayaan, sembah pada pangkat, jawatan dan sebagainya, sehingga orang boleh berjuang untuk keduniaan mereka. Ringan untuk dunia tetapi berat untuk perkara akhirat. Sedangkan dalam saranan baginda Rasulullah SAW, biarkan kita beringan-ringan untuk perkara yang berkaitan dengan dengan akhirat kita. Maknanya kita sentiasa berusaha untuk akhirat. Sebab Allah sedia nak bagi kebaikan kepada kita. Allah buka keluasan daripada rahmatnya untuk bagi kebaikan kepada manusia. Dengan syarat, kamu mesti beriman dengan Allah. Kamu mesti letakkan keyakinan bahawa Allah SWT pemilik segalanya. Baik, buruk, senang, susah, sakit, sihat,
Nah, semua itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kekayaan kita bukan kerana kita pandai. Kita letak nisbah, oh aku kaya ni sebab aku pandai. Aku dapat sekian-sekian kerana kebijaksanaan aku. Aku dapat sihat ni pasal apa? Sebab nisbah pada diri aku ni sentiasa melakukan riadah dan misalnya. Nah, kalau Allah bagi sakit, tak nanti kita jogging pun, tak nanti kita beriadah pun. Orang yang beriadah kena molek. Nah, stroke misalnya. Pasal apa? Allah tak benarkan dia dah nak buat kerja tu. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keluasan ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita sembah dia. Tu maksud ilah. Kalau Rabb pula, Ar-Rabbu, alif lam Rabba. Nah, maknanya ketuhanan. Tuhan tu maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menguasai makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Nah, maknanya bila kita sebut menguasai tu, kita juga di bawah takluk Allah. Nah, bukan kita hidup atas muka bumi ni kita sendiri-sendiri. Nah, sebab tu disebut dalam satu firman Allah SWT, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu rasa bangga diri, jangan kamu rasa ego, jangan kamu rasa sombong dengan apa yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui, nah, siapakah yang paling baik di kalangan kamu. Allah buat satu tetapan. Nah, orang ni dia Muslim sahaja. Orang ni dia naik tingkat jadi mukmin. Orang ni dia naik tingkat lagi jadi muttaqin. Orang ni naik jadi para awliya. Hak ni jadi para solihin. Hak ni jadi para nabi. Hak ni para musallin. Sehinggalah kepada peringkat paling atas. Nah, kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada manusia, bila mana manusia banyak tingkatan ilmunya, banyak tingkatan imannya, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri suatu kebaikan kepada mereka. Nah, bukan sekadar kita nak jadi orang Muslim je. Nah, Muslim ni ramai. Tapi ramainya manusia Muslim perlu kepada pemahaman apa yang perlu dilaksanakan sebagai seorang Muslim untuk digelar sebagai Muslim. Boleh faham tak ayat tu? Maknanya seseorang yang nak mengaku dia Muslim, saya nak mengaku saya sebagai saya Muslim, mestilah meletakkan sesuatu perkara yang boleh kata mu layak jadi Muslim. Nah, hak ni tak layak jadi Muslim walaupun sama-sama mengucap kalimah syahadah, kalimah yang sama, lafaz yang sama. Hak ni boleh jadi Muslim, hak ni tak jadi Muslim. Pasal apa Ustaz? Sebab yang pertama ni dia mengucap ikhlas daripada hati dia, dia tahu dan dia faham tanggungjawab daripada kalimah tersebut, bukan diucap saja-saja. Nah, dia letak dalam hati ni keyakinan dan kebergantungan. Dia memohon kepada Allah SWT sebagai tempat dia bergantung. Dah, kesediaan dia tu untuk menerima perintah Allah SWT. Dah, ya Allah, kami bersedia, kami dengar dan kami akan taat tentang perkara yang menjadi perkara-perkara tanggungjawab kami buat. Ini orang Islam. Nah, hak tadi ni, hak yang ucap sama-sama dengan kita tapi tak diiktiraf sebagai Muslim, sebab apa? Mengucap saja-saja. Dah faham dah maksud dia? Tak tahu. Tanggungjawab dalam tu? Tak tahu juga. Ada tak pergi menuntut ilmu nak fahamkan perkara ni? Tak tahu. Tak ada masa. Jadi dia Islam tak sempurna. Nah, bila Islam tak sempurna ni, dia mudah untuk tergelincir balik. Bila tergelincir balik ni, nak tarik tu kita kena tarik dengan kuat lah. Takkan orang tergelincir tu kita biar je, tarik gitu je. Nak ambil lepas lah tergelincir juga. Dengan kita tergelincir. Jadi nak tarik orang yang tergelincir ni, yang tak ada iman ni, supaya dia rapat dengan Allah SWT, maka diberikan suatu kefahaman. Yang pertama sekali, kalimah syahadah tu apa? Hak kita belajarlah. Kenal Allah, kenal Rasul, kenal pengertian-pengertian yang ada dalam agama Islam. Baru kita faham tujuan hidup kita apa. Nah, sebab kita ini dipinjamkan oleh Allah SWT duduk sementara atas muka bumi Allah. Sebelum perjalanan yang lebih jauh, bertukar kita daripada alam dunia masuk kepada alam barzah. Perjalanan daripada alam barzah nak tuju pula alam kiamat, alam mahsyar, melalui titian sirat,
sehinggalah kita dapat buku catatan amalan dan duduk depan Allah. Kalau di dunia ini kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa berat untuk kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, bagaimana mungkin kita di akhirat nanti? Ketika mana kita lihat sendiri amalan kita dipaparkan seorang demi seorang, dia tengok rakaman diri dia sendiri. Ketika itu barulah nak menyesal, barulah nak menangis. Ya, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surah As-Sajdah. Baca betul-betul As-Sajdah, bukan sejadah. Sejadah kita buat sujud tu. Surah As-Sajdah. Ketika mana orang-orang yang mujrim, yang melakukan dosa, melihat apa yang telah mereka lakukan di dunia dulu, maka mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana absarna, pada hari ini wahai Tuhan kami lihat apa yang telah diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kata nikmat, inilah nikmat syurga, kami tengok ya Allah. Kalau kata nikmat, ni merupakan neraka, azab daripada-Mu ya Allah, kami juga lihat ya Allah. Nampak belaka hari ini? Gambaran malaikat macam mana, gambaran taman syurga yang macam mana, gambaran azabnya neraka macam mana, kami lihat wahai Allah. Rabbana absarna wa sami'na. Hari ni kami barulah nak yakin. Kami dengar apa yang diungkapkan oleh rasul-rasul yang datang daripada, maknanya datang untuk manusia ni memberikan dakwah ataupun memberikan suatu penerangan tentang Tuhan dan kerasulan kepada kami. Baru nak dengar, baru nak lihat. Mana tu? Dekat akhirat. Kemudian diminta apa? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan yang Maha Perkasa, nak minta saja. Kembalikan kami semula ke dunia. Kami nak jadi orang-orang yang soleh. Kami nak jadi orang yang yakin. Kami nak jadi orang yang beriman. Ketika itu, di manakah dunia? Tak ada dah, habis dah. Dunia dah hancur lebur dah. Fana. Selesai dah, tak ada benda dah. Jadi kepingan-kepingan gitu yang dihancurkan oleh Allah SWT. Tak ada dah. Dan kita nak duduk mana? Berhadapan dengan Allah dah tu. Maka ketika mana berhadapan dengan Allah SWT, barulah kita ingat Allah tu Tuhan kita. Baru nak mengaku Tuhan. Selama hidup atas muka bumi, dia mengaku dia tu Tuhan. Hebat aku. Kuasa aku sama dengan Tuhan. Aku jadi Tuhan tak? Mengaku seolah-olah apa yang dimiliki di dunia ni semua hak milik dia belaka. Hak ni, hak aku, hak ni, hak aku, hak ni, hak aku, hak ni, hak aku. Pasal apa? Aku memiliki kekuasaan. Aku memiliki pemerintahan. Aku memiliki segalanya. Bila ada segalanya itu, dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni manusia yang lupa, yang alpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dilalaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Kerana kesombongan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak mengaku Allah tu sebagai Tuhan. Buat main-main pula dengan Allah. Macam mana dia main dengan Allah? Dia tak terima Al-Quran. Dia tolak hukum hakam Allah. Dia tolak hukum hakam yang disebut oleh Allah SWT sebagai peraturan-peraturan hidup manusia. Dia tolak. Bukan sekadar tolak, menafikan. Dah dua perkara dia buat. Kemudian ajak orang supaya tidak menerima hukum Allah SWT. Keluarlah kamu daripada agama. Nampak kasar? Kalau sebut gitu, keluar kamu daripada agama Islam, kasar. Jadi nak buat macam mana? Manusia diberikan hak hidup masing-masing. Manusia berhak untuk menentukan jalan pilihan dia. Kalau kami nak keluar daripada Islam pun kami boleh buat. Kalau kami nak hidup secara bebas tanpa agama pun kami boleh buat. Sebut gitu, ulama akidah kata tergelincir akidah, bahasa mudahnya keluar daripada Islam. Kami nak hidup tanpa agama, maknanya tolak agama Islam. Bila tolak agama Islam, berarti kamu tolak bimbingan Rasulullah.
Bila tolak bimbingan Rasulullah, kamu tolak Allah SWT, kamu nak jadi makhluk apa? Hamba kepada siapa kita ni? Hamba kepada dunia. Oh, rupa-rupanya ke situ tujuan dia. Sebab tu dia nak lari daripada agama. Kan? Kerana menganggapkan bahawa pengamalan-pengamalan dalam agama ini menyebabkan dia jadi terkongkong, terbeban, tak bebas. Maka keluar daripada agama, buat satu perkara yang lain daripada agama. Nah, ambil sesuatu yang lain daripada agama, jadikan sebagai perkara yang normalisasi. Bahasa sekarang ni, normalisasi. Maknanya suatu kebiasaan. Dah. Berlari tengah jalan raya tak pakai baju pun tak apa. Boleh. Pasal apa? Orang minat. Nak tengok. Dah. Hak lelaki pakai baju perang, hak perang pakai baju lelaki. Macam-macam keadaan. Dibenarkan tak dalam Islam? Tak benar dalam Islam begitu. Kenapa? Kerana menjatuhkan maruah umat Islam. Ikut pandang kami lah. Kami nak buat. Dah lawan dah untuk Allah. Tapi duk sedak lagi kata aku Islam lagi. Dah mu tolak hukum Allah SWT tu. Ulama akidah kata mu keluar daripada Islam dah. Ingat kau berhenti. Tambah lagi. Buat lagi. Banyakkan maksiat, banyakkan kemungkaran. Bagi anak-anak muda suatu benda yang hak mereka nak. Apa yang mereka nak? Hiburan. Ngaji usah bagi sangat. Kalau ramai dalam surau kita ni mari ngaji, ada rancangan dia. Rancangan apa? Rancangan 3 suku untuk menyekat supaya masyarakat Muslim terutama sekali dia tandus ilmu. Jahil pun tak apa. Jangan cerita sangat Ustaz pasal ilmu. Nanti bila orang dah sedar tentang ilmu, orang akan bangkit lawan kita. Memang itu tugas dia. Bukan nak lawan dia, tapi kerana apa? Kerana nak beri kefahaman kepada orang yang tak faham. Kan? Petik pada kata-kata Ustaz Ismail Kamus. Dia kata apa? Kita bukan gila, tapi kita nak ambil kuasa daripada orang gila. Faham? Maknanya kita tak mahu bagi urus takbir dekat atas tu orang-orang yang tak faham agama. Bila tak faham agama, Allah dia akan jauh. Ada tak dia ajak kepada kita suatu perkara yang nak mendekatkan kita dengan Allah SWT? Ada tak? Tak ada. Nak suruh kita galak lagi kau ada. Makin akhir zaman, makin banyak ulama-ulama beri peringatan. Makin Allah SWT banyak beri peringatan juga, makin manusia ni jadi jauh dengan Allah SWT. Nak hidup dengan cara sendiri. Tu yang macam-macam jenis fahaman yang datang tu. Fahaman liberal, progresif, yang nak mengancam kehidupan orang-orang Islam. Agenda tu daripada musuh-musuh Islam. Dia jadi baik dengan orang yang memusuhi Islam, dia jadi susah pula dengan orang-orang Islam sendiri. Dalam satu firman Allah SWT disebut Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad sebagai rasul kepada umat manusia, umat yang nak beriman dengan Allah, umat yang nak beriman dengan para rasul, umat yang nak beriman dengan kitab dan sebagainya. Asyidda'u 'alal kuffar, sifat yang pertama bertindak tegas dengan orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, yang keduanya mereka berkasih sayang dalam kalangan orang Islam. Sikap toleransi, sikap tasamuh ada di antara orang Islam dengan orang Islam. Sikit-sikit tak apalah, beres je lah, aku maafkanlah. Pasal apa? Kita satu agama, satu akidah. Tapi kalau dengan orang kufar, orang kafir, maknanya bertindak tegas. Peringatan daripada Rasulullah SAW, jangan kamu usik agama kami. Jangan kamu permainkan agama kami. Itu yang berlaku ketika mana Rasulullah dan para sahabat. Yang kita nak ambil contoh, nak bawa kepada akhir zaman ini. Kenapa? Sebab akhir zaman ini manusia dah jadi terbalik. Asyidda'u 'alal iman, ruhama'u 'alal kafir. Orang-orang yang beriman, dia tegah pula. Boleh bertegah dengan orang Melayu, boleh tegah dengan orang Islam. Orang kafir kata, kita buat satu undang-undang, maknanya azan tak boleh dikumandangkan keluar daripada masjid dan surau. Cukup dalaman sahaja. Hak dengar pun hak dalam tu sahaja. Pasal apa? Mengganggu, terutama sekali waktu subuh.
Orang yang mengurus takbir pun kata, betul juga. Jadi kita gunakan alasan ini untuk tutup siaran luar, masuk dalam saja. Orang yang beragama Islam tadi kata, betul juga kafir tu kata. Jadi lepas pada ni undang-undang kata azan dalam saja. Siapa yang masih lagi azan di luar, dia ambil tindakan. Tengok. Orang nak jalan urusan agama, diberikan sekatan. Ruhama walal kafir. Tapi mereka berkasih sayang pula dengan orang-orang kafir. Pasal apa? Sebab dia tak nampak adanya Allah Subhanahu wa taala. Bila orang tak nampak Allah Subhanahu wa taala, dia kata dunia ini tempat dia berkuasa. Segala apa yang dimiliki adalah kerana kehebatan dia, kerana kebijaksanaan dia. Dia nisbahkan hak baik-baik itu semua pada diri dia. Dia tak nisbahkan kepada Allah SWT. Maka Allah tambah lagi perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia jadi lalai dengan Allah SWT. Banyak dah nikmat mu dapat. Makin banyak mu lawan Allah, makin banyak pula mu dapat nikmat. Jaga-jaga malai. Bukan nikmat itu nak berikan, nak beritahu kepada kita bahawa Allah redha dengan perbuatan maksiat dan kemungkaran kamu tu. Tapi Allah nak beritahu sampai satu masa nanti kamu layak untuk diazab oleh Allah SWT kerana kamu buat sesuatu yang membelakangi Allah SWT. Allah bagi nikmat banyak tu, nak memberatkan lagi kamu tu supaya kamu layak diterima azab. Gitu. Jadi kita tak mahu kita menerima azab daripada Allah SWT. Nampak hebat kenapa? Kerana kita lah kuat. Kerana kita hebat. Bijak aku. Ni kan biasa terkeluar kan dalam percakapan kita. Tengok siapa dia buat aku buat itu yang jadi hebat Kita lupa nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu yang pertamanya bila kita letakkan ilah di awal ataupun sebagai keutamaan, kita tahu aku dapat kesyirikan ini kerana Allah. Aku dapat kesihatan kerana Allah. Sakit aku pun datang daripada Allah SWT. Kenapa? Kerana nak uji keimanan aku. Itu dia. Baik. Pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, yang mendengar doa-doa kita dan mengabulkannya, Allah lah. Kita minta dengan manusia. Kadang manusia pun, saya sendiri pun tak larat juga, saya sendiri pun tak reti juga, saya sendiri pun tak mampu nak buat, melainkan izin Allah SWT. Nampak? Cara kita beradab dengan Allah SWT, maknanya apa yang kita buat ni, kita kaitkan dengan Allah SWT. Ya Allah, hamba-Mu ini tak mampu nak buat sesuatu melainkan dengan izin-Mu ya Allah. Sebab apa? Sebab kita ada Allah. Orang yang tak ada Tuhan, dia tak akan minta dengan Allah. Dia minta dengan siapa? Minta orang ni sikit. Bagi sumbangan sikit. Tak dapat enggak mau. Tak dapat enggak mau. Orang lain boleh bagi, mu tak boleh bagi. Jadi mana ni? Macam-macam jenis komen pula. Kadang-kadang komen hak yang seperti orang kata seolah-olah macam orang tidak ada agama. Komen sedap sangat tarik kan. Dia dah sedar. Sedap sangat komen. Akhirnya perkara yang dia komen itu perkara yang menyalahi daripada syarak, terkeluar daripada Islam. Apalah orang Islam, bodoh sengok Islam. Maknanya yang pertama dia letakkan kepada orang Islam. Yang kedua, Islam tu sendiri. Maknanya siapa yang menganut Islam ni semua tak cerdik belaka, dia cerdik. Cerdikmu tu daripada mana? Kena ingat baik. Itu cerita dia. Baik. Doa kita, Allah Subhanahu taala juga yang mengkabulkannya. Allah juga yang mendengarnya. Kalau manusia setakat apa yang ada di sekitar mereka je lah. Tapi kalau Allah SWT ni, mintalah masa mana sekalipun, Allah SWT akan mendengar dan Allah akan kabulkan doa kita. Tak di dunia, kita dapat di akhirat. Allah bagi masa sesuai dengan kehidupan manusia. Kalau aku bagi sekarang, manusia ni dapat nikmat, manusia ni dapat apa yang dia minta, aku bimbang nanti dia akan lupakan Allah. Maka Allah tangguhkan dulu. Dan bila dapat, kita akan dapat di akhirat. Ini sebagai balasan yang kamu perolehi hasil daripada amalan yang kamu buat di dunia dulu. Hak sebesar ni ya Allah, hak besar.
Masuk dalam keadaan kita dijemput oleh Allah SWT, dipersilakan nak masuk daripada mana-mana pintu. Hak tu boleh, hak ni boleh, hak nu boleh, hak belakang nu boleh, hak nu lagi. Oh, seronoknya. Mana-mana pintu ya Allah. Mana-mana pintu. Sebab apa? Sebab rezeki dan apa ni kata rahmat daripada Allah SWT dah Allah SWT beri kepada kamu. Dah. Tapi kalau kita membelakangkan Allah SWT, dah. Kamu dipersilakan masuk ke Jahannam. Kamu dipersilakan masuk, bahkan bukan dipersilakan, kamu ditolak oleh malaikat masuk ke dalam neraka-neraka yang Allah SWT sediakan. Nangis kita waktu tu. Sebab itulah bila mana kita berdoa ni, berdoalah dengan istiqamah. Nah, jangan sampai satu ketika, ya Allah, ya Tuhan aku, lama dah aku doa, 20 tahun dah aku doa, nak bagi-bagilah, tak mau bagi sudah. Itu jawapan dia. Nah, ya Allah, sepuluh sekala mengingat kedai kopi. Akak tangan, ya Allah, ya Tuhan aku, sepuluh sekala. Macam mana? Macam semalam. Apa? Boleh minta itu? Terang minta kali lepas ni. Boleh? Kejut tak imam. Imam buat, sudah. Mana? Ustaz khabar gitu? Ada. Maknanya istiqamah kita dalam berdoa, Allah SWT pasti akan kabulkan doa kita tu. Dia bukan macam manusia. Manusia dia boleh buat, kadang dia tak boleh buat. Kadang-kadang dia janji tetapi tak ditepati. Akhirnya janji dicapati. Bukan sinilah, tempat lain. Baik. Setelah anda mengatakan la ilaha illallah, bererti yang pertama, anda telah mengakui bahawa dunia ini tidak terwujud tanpa kuasa ciptaan Tuhan. Tidak pula dunia ini mempunyai banyak Tuhan. Boleh faham tu? Maknanya yang pertama, bila kita dah lafaz kalimah syahadah dalam hati kita tu, pengakuan bahawa dunia ini tak wujud dengan diri sendiri. Dia tidak sama dengan Allah SWT yang wujud dengan diri sendiri. Tidak ada yang memperanakkan dan tidak pula beranak. Tuhan tu beranak pinak, tak ada. Tuhan itu diperanakkan. Siapa yang menjadikan Tuhan? Adalah orang yang beranakkan dia, tak? Sebutnya dalam sifat 20 kan kita belajar, qiyamuhu binafsih. Kan? Sifat yang keempat tu. Allah wujud, qidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, yang kelima. Berdirinya Allah SWT itu dengan diri sendiri. Tak ada orang nak cipta Allah. Mana bila tidak ada orang nak cipta Allah, kejadian Allah SWT itu maha hebat, maha luar biasa. Tak boleh ditandingi oleh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Maknanya kalau dah Tuhan itu boleh berdiri dengan sendiri, apa yang Allah SWT nak daripada iradat dia dan apa yang ada daripada kudrat Allah SWT, Allah berkehendak, Allah mempunyai kuasa, aku boleh buat apa sahaja aku nak. Nak ciptakan gunung ganang, aku boleh buat. Nak ciptakan langit, boleh buat. Nak ciptakan makhluk yang bernama haiwan, boleh buat. Nak tanamkan tumbuh-tumbuhan, boleh buat. Dan kita ni makhluk yang paling kerdil, paling kecil dalam pandangan Allah SWT. Oh, betul mana? Betul Ustaz? Semut kecil lagi pada kita. Betul, semut pada kecil. Tapi dari segi hak yang katakan kecil tu, kerana apa? Kerana manusia ni duduk atas muka bumi ni, kalau kita zoom daripada langit tu, kecil sangat kita ni berbanding dengan apa yang ada dalam alam semesta ni. Alam semesta takutkan Allah. Semut yang kecil itu takutkan Allah. Tumbuh-tumbuhan pun takutkan Allah. Tetapi ada di kalangan manusia, dia tak takut kepada Allah SWT. Kenapa tak takut? Sebab jauhnya dia daripada Allah ni lah. Jauhnya manusia daripada Allah SWT yang menyebabkan dia rasa tak takut pun dengan amaran-amaran ancaman Allah SWT. Na'udzubillah. Lepas tu bila kita belajar berkenaan dengan bab akidah ni, kita kena letakkan bahawa kita ni merupakan makhluk yang hanya diberikan pinjaman oleh Allah SWT duduk atas muka bumi sekejap untuk jalankan tugas-tugas yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Perintah suruh kita buat dan perintah supaya kita tinggalkan. Tak tu je. Jadi manusia yang rapat dengan agama, manusia yang urusan hidup dia tak terlepas, dia tidak terasing daripada agama, dia akan membezakan inilah Muslim, ini tak Muslim.
Yang Muslim dengan tak Muslim ni bukan hanya beza pada pakaian, lebay ataupun kita kata kopiah kita ni. Tak. Ya. Hak kopiah pun boleh berbeza. Kalau pergi Indonesia tu tengok macam mana. Bapak-bapak semua pakai kopiah, ada pakai songkok. Tak. Tapi songkok-songkok pak bukan semuanya Muslim. Ada juga Kristian pak. Tanya, "Assalamualaikum pak." "Oh maaf, saya bukan Muslim, saya Kristian." Ambil. Dah pakai songkok? Budaya. Budaya saja. Tak. Jadi kita nak elakkan daripada memperbanyakkan budaya berbanding dengan keazaman kita untuk kita taat perintah Allah SWT. Tak. Orang hina kita kerana apa? Kita nak laksanakan suruhan Allah SWT. Mu tak ada kerja lain ke? Lepas daripada masjid pasurah. Tak. Mu tak ada kerja lain ke? Tak. Jadi kita terus kekal. Aku nak beriman kerana Allah SWT yang perintahkan. Aku nak buat urusan ini kerana Allah SWT yang perintahkan. Oh, kita sedar kita ni hamba Allah SWT. Ya, baik. Jadi bumi ini diciptakan oleh Allah SWT yang pertama, dan yang keduanya, tidak pula dunia ini mempunyai banyak Tuhan. Tak. Itu sebagai suatu orang kata perbandingan yang dibawa oleh pengarang kitab. Kita lah contoh, tak, peminat-peminat motor misalnya. Lah ni kan hot dengan peminat RZ. Pagaduh dalam TikTok. Nak potih pojak dan sebagainya, dogo pun ada. Nak, ya. Motor tu seputih. Ada dua handar. Satu handar ke depan, satu handar ke belakang. Nah, dibawa oleh dua orang pemandu, driver. Satu nak ke depan, satu nak ke belakang. Motor satu je. Tapi ada dua handar. Sini satu, sini satu. Macam mana agaknya motor tu nak jalan? Dua-dua nak begini, masing-masing dengan dia punya power dia. Hak ni nak ke depan, hak ni nak ke belakang. Ke mana begini? Nak. Akhirnya motor terbelah dua. Pasal apa terbelah dua? Dah masing-masing tak boleh nak mengalah. Kalau ni ikut, boleh pergi. Kalau ni ikut, boleh pergi. Tak. Tapi bila mana dua-dua tu berkuasa, tak, nak hak ni, nak ni, akhirnya rosak binasa. Begitulah contohnya. Begitu juga dengan alam semesta ini. Kalau Tuhan itu ada dua, satunya Khalik, satunya Damir. Kenapa pula tu Damir tu? Khalik ni maknanya satu tukang cipta. Damir ni tukang beracau. Yang Tuhan pertama buat alam semesta, comel molek dah. Mari kedua, beracau. Jadi dah alam semesta. Tak ada. Pasal apa? Ada dua Tuhan. Jadi kita kena letakkan bahawa biarlah hanya satu sahaja yang menguasai, dia dapat tengok semua sekali. Berbanding dengan ada dua, nanti berbalah pula. Jadi letak cara mudah kita ni kata, takkan nak dua, takkan nak tiga. Kalau ada 10 Tuhan ni, 10 je ni, kita rasa masing-masing, agak-agak macam mana? Rosak habis dunia. Jadi bila letak keesaan Allah Subhanahu Taala dengan sifat ilahiyah Allah Subhanahu Taala itu, kita tetapkan bahawa hanya senya aku percaya Allah yang Maha Esa. Dialah pencipta, dialah penguasa, dialah segala-galanya untuk aku bergantung dan untuk aku bertaut kembali di akhirat nanti untuk selamat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Taala. Sekarang ni kita tak nampak lagi Allah. Cuma Allah SWT beri tunjuk macam mana mu nak kenal kuasa aku, tengok apa yang berlaku di sekeliling. Bagi orang yang mempunyai pemikiran ataupun minda dia yang sihat, dia tengok kepada alam semesta ni, dia tengok inilah kehebatan Allah SWT. Subhanallah tak lekang daripada bibir. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Letak keyakinan kepada Allah SWT. Ya, itu. Ya, baik. Memang dunia ini punya Tuhan, dan Tuhan itu hanyalah satu, dan tidak ada wujud lain yang mempunyai kekuasaan ketuhanan kecuali Dia. Dia itu kembali kepada Allah SWT. Yang kedua, hal lain yang anda yakini ketika anda membaca kalimah ini adalah bahawa Tuhan anda itu adalah juga Tuhan seluruh dunia ini. Hak kita sembah tu Allah lah juga tempat-tempat lain. Maknanya bukan hanya di tanah air kita sahaja, di mana-mana sahaja Allah SWT, hak itulah hak kita sembah. Yang sama, Allah yang sama. Ya, tu.
segala sesuatu yang anda miliki dan juga dimiliki oleh manusia seluruhnya adalah milik Allah SWT. Nah, Ustaz Asri pernah sebut itu dalam rangkap lagu dia sebelum dia pergi meninggalkan kita. Kenal Ustaz Asri? Penyanyi kumpulan Rabbani. Mana milik kita, tidak ada milik kita, yang ada hanyalah pinjaman sahaja. Itu disebut. Jelas tu. Bagi orang yang nak mengambil pengiktibaran, nak ambil pengajaran bahawa kita ni tak ada benda pun. Kelihatan rakyat ke apa dia? Basak tel ke kita ni? Mari atas dunia ni basak tel ke? Tak ada apa dia. Mana ada? Kita diselimutkan ketika mana keluar daripada rahim ibu. Hak selimut tu hak kita ke? Ada tulis nama kita tak? Tak ada. Diberi pinjam. Pakailah kita pakaian itu. Sampai ke akhir nanti kita pun akan dipinjamkan oleh Allah SWT. Apa dia? Kain. Kain yang berwarna putih. Tak ada. Hak mana milik kita? Yang jadi milik kita ni apa yang kita perbuat atas muka bumi. Kalau kita buat baik, itulah milik kita yang kita nak bertemu dengan Allah SWT. Kalau kita buat jahat, itu juga yang akan kita persembahkan kepada Allah SWT. Jalan mana yang kita pilih? Jalan syurga ataupun jalan neraka? Allah Subhanahu Wa Taala dah beritahu awal-awal, aku tidak pernah menzalimi hamba-hambaku, melainkan hambaku dia zalim pada diri sendiri. Macam mana zalim pada diri sendiri? Rasul telah datang kepada mereka menyampaikan pengajaran-pengajaran untuk selamat dunia akhirat. Ada sebilangan daripada umat manusia, dia tak terima pengajaran pada Rasul, tak terima pengajaran daripada agama Islam, tolak Allah, buat main-main dengan Allah SWT. Akhirnya dia pilih jalan yang lain daripada Allah SWT. Maka layak untuk dia duduk dalam azab Allah SWT. Layaklah kamu. Kan kita dah mengucap dah la ilaha illallah. Betul lah kamu mengucap la ilaha illallah. Dalam satu kitab disebut, orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah, dia akan pastinya balik semula ke syurga Allah SWT. Tetapi akan dicelup dulu. Nak buang karat-karat dosa ni, bagi perhabis, bagi pelicing, cukup waktu, dia akan diangkat masuk balik dalam syurga. Tetapi sudah pun bertanda, tanda atas kepala ni, ashabun nar, maknanya mantan api neraka. Mantan tu maknanya pernah jadi ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Kita mohon pada Allah SWT, mudah-mudahan kita melalui perjalanan di mahsyar nanti terus bertemu dengan Allah SWT, dapat catatan amalan daripada belah kanan dan dapat ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan mudah. Jadi nak mudah ke perjalanan sana, inilah jalan untuk kita lalui. Untuk orang Islam, yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buatlah apa yang disarankan oleh baginda Rasulullah SAW, dan sama-samalah kita untuk mengangkat dan meletakkan kembali umat Islam serta agama Islam ke tempat yang asal. Maknanya kalau orang-orang yang berencana untuk melakukan kejahatan terhadap agama Islam, kitalah pembenteng yang boleh mempertahankan agama Allah, insya-Allah SWT. Jadi sekadar itu untuk malam ni. Mudah-mudahan perbincangan kita tentang kalimah syahadah ini memberikan manfaat untuk kita dan sampaikan kepada ahli keluarga kita, sahabat-sahabat jiran kita, insya-Allah mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.